tindakan tetap diambil terhadap Goldman Sachs. Jam tangan lebih RM460,000 sempena ulang tahun kelahiran. NFCP dapat kerjasama padu kerajaan negeri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hani Muhili. Dan saya Ivan Tok. Kerajaan akan tetap mengambil tindakan undang-undang terhadap Goldman Sachs Group Incorporated yang ada kaitan dengan skandal 1MDB. Menegaskan perkara itu, Menteri Keuangan Lim Guan Eng berharap kes tersebut dapat didengar tahun depan. Katanya kerajaan juga tidak tahu-menahu berkenaan tindakan firma pengurusan pelaburan itu yang dilaporkan sedia untuk membayar 1.5 bilion hingga 2 bilion dolar kepada pihak berkuasa Amerika Syarikat sebagai penyelesaian kes berkenaan. Saya ingat semua ingat bahawa mereka telah terbitkan bond sebanyak 6.5 bilion US dollar dan mendapat itu yuran hampir 600 juta US dollar. Dan tuntutan yang dibuat oleh Malaysia ialah kalau kita ambil kira kerugian dan sebagainya ialah 7.5 bilion US dollar. Tapi difahamkan bahawa laporan menyatakan mereka hendak penyelesaian dan sedia bayar 1.5 bilion hingga 2 bilion US dollar kepada pihak berkuasa Amerika Syarikat. Untuk kerajaan Malaysia, kita tidak tahu tentang perkara ini. Kementerian pun tidak tahu dan saya pun ada hubung program negara. Program negara pun sebut beliau tidak tahu tentang perkara ini. Beliau memberitahu media di lobi Parlimen, menurut laporan Bloomberg, pengumuman berkaitan pembayaran berkenaan akan dibuat dalam tempoh terdekat. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mendedahkan beliau menghadiahkan seutas jam tangan berharga RM466,330 kepada Datin Seri Rosmah Mansor sebagai hadiah hari ulang tahun kelahiran isterinya pada bulan Disember. Semasa memberi keterangan membela diri terhadap 7 pertuduhan menyeleweng RM42 juta dana SRC International Sdn Bhd, bekas Perdana Menteri itu berkata jam tangan tersebut dibayar menggunakan kad kreditnya di butik eksklusif Chanel di Honolulu, Hawaii, Amerika Syarikat pada 22 Disember 2014. Beliau berkata demikian semasa pemeriksaan utama oleh peguamnya Rahmat Hazlan. Berhubung transaksi bernilai RM127,000 yang dikenakan di Shangri-La Hotel Bangkok, Thailand pada Januari 2015, Datuk Seri Najib menyatakan beliau terus menyambung percutian peribadi di Bangkok selepas lawatan banjir di Kota Baru, Kelantan. Jelasnya, pembayaran RM120,000 di Hotel Shangri-La meliputi penginapan beliau dan kaki tangan termasuk perbelanjaan luar jangka. Menurut Datuk Seri Najib, ia menjadi haknya untuk menuntut kembali perbelanjaan daripada kerajaan memandangkan beliau turut bekerja pada waktu itu dengan bertemu rakan sejawatannya dari Thailand, Prayut Chan-o-cha, untuk berbincang mengenai banjir di Malaysia. Dalam kenyataannya juga, Datuk Seri Najib memaklumkan perbelanjaan sebanyak lebih RM3 juta di sebuah kedai emas terkenal di Grisogono di Itali adalah pembelian hadiah untuk isteri bekas Perdana Menteri Qatar, Sheikh Ahmad Jassim Al Thani. Datuk Seri Najib juga selesai membacakan kenyataan saksinya hari ini yang berjumlah 243 muka surat melibatkan 317 soalan dan jawapan. Dalam prosiding hari ini juga, pihak pembelaan memaklumkan akan memanggil bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Afandi Ali untuk memberi keterangan. Mahkamah Tinggi hari ini pula diberitahu cukai jalan dan insurans bagi 20 kenderaan milik bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berjumlah RM107,509.55 dibayar menggunakan dana Yayasan Akal Budi antara Januari dan September 2015. Ejen insurans syarikat Allianz General Insurance Ahmad Izahan Abdul Rashid berkata pembayaran itu diterima menerusi 3 keping cek Afin
Land Bank milik Yayasan Akal Budi daripada pembantu peribadi Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Major Mazlina Mazlan. Semasa sesi soal bala, saksi ke-14 turut bersetuju dengan peguam bela Hamidi Mohamad Noor yang mencadangkan dakwat untuk menandatangani ketiga-tiga cek dan dakwat untuk menulis butiran pada ketiga-tiga chat berkenaan adalah berbeza. Saksi juga bersetuju dengan cadangan Hamidi bahawa ketiga-tiga cek yang diterima itu merupakan perisai cek. Jelas saksi, beliau dimaklumkan Major Mazlina bahawa perisai cek bagi mempercepatkan urusan pemprosesan cukai jalan dan insurans. Sebelum ini, saksi pendakwaan ke-13 pengurus cawangan Alliance General Insurance Fat Suat Lim memberitahu mahkamah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dan keluarga telah mengambil 4 jenis polisi insurans dengan syarikat Alliance General Insurance. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dan isteri serta 3 anak turut merupakan penama kepada polisi insurans yang dimiliki. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menghadapi 47 pertuduhan, 12 daripadanya pecah amanah, 8 rasuah dan 27 bagi pengubahan wang haram melibatkan puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi. Ini pula kes saman fitnah difalkan P. Wetamurti terhadap Dato' Azwandin Hamzah berhubung ucapan dalam satu perhimpunan anjuran Gerakan Rakyat Malaysia GERAS di Klang Disember lalu dan selesai. Presiden Jaringan Melayu Malaysia JMM itu bersetuju untuk membuat permohonan maaf kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkenaan. Peguam Anu Xavier yang mewakili Wetamurti memberitahu Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Rohani Ismail bahawa kedua-dua pihak bersetuju menyelesaikan kes berkenaan. Azwandin akan membuat satu permintaan maaf kepada plaintif yang diterbitkan di 3 laman berita, iaitu Berita Harian, Makal Ose dan di Facebook Defendant. Beliau juga akan membayar kepada plaintif sebanyak RM90,000 sebagai ganti rugi am dalam masa 30 hari. Beliau turut dilarang mengulangi semula kenyataan yang digunakan itu di mana-mana media sama ada bercetak atau atas talian. RM164 juta diperuntukkan bagi bantuan musim tengkujuh kepada 274,639 pekebun kecil getah. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali memaklumkan kadar bantuan RM600 akan disalurkan terus ke akaun pekebun kecil melalui 2 peringkat. Ya, RM300 akan disalur pada bulan ini dan RM300 lagi pada Januari 2020 oleh pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA di bawah seliaan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Sebelumnya itu, pekebun kecil dan penoreh getah yang berdaftar dengan RISDA dan mengusahakan kebun getah tidak lebih 2.5 hektar disaran membuat permohonan dan mengemaskinikan maklumat masing-masing sebelum 15 Disember ini di pejabat RISDA di seluruh negara. Dan bagi membantu pekebun kecil dan penoreh getah ketika musim tengkujuh, peruntukan bantuan musim tengkujuh akan diteruskan dalam belanjawan 2020 menerusi peruntukan RM200 juta yang disalurkan kepada pekebun kecil RISDA dan juga pekebun kecil di bawah Lembaga Industri Getah Sabah. Tindakan kanak-kanak berusia 10 tahun, Nazrul Zalfan menghantar surat bantahan kepada pengerusi masjid berikutan dihalau dari saf hadapan ketika ingin mengerjakan solat baru-baru ini dan itulah di media sosial mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal. Beliau menyifatkannya sebagai satu tindakan positif dalam menegur pelaksanaan sistem rumah ibadah, terutamanya masjid. Jadi saya merasakan ini satu yang sesuai dengan konsep Masjid Rahmah yang kami bawa, ya, iaitu masjid yang ramah, aman, harmoni, mesra, alami dan juga hormat. Jadi masjid-masjid di Malaysia dengan kesedaran adik ini dengan melalui saya rasa satu medium yang cukup beradab, ya, medium yang cukup kita kata profesional, menulis surat. Saya rasa tak ada di Malaysia budak darjah 4 menulis surat.
Beliau bertemu adik Nazrul dan keluarga kanak-kanak itu di Putrajaya. Jelas Datuk Seri Dr. Mujahid, beliau tidak setuju dengan tindakan mana-mana masjid yang mengetepikan hak kanak-kanak untuk mengerjakan ibadah sama seperti orang dewasa lain. Pertemuan itu berlangsung hampir 30 minit. Harapan saya lepas apa yang saya tulis ni, saya harap agar semua pihak dapat membuka mata semua orang. Dan supaya masjid lebih mesra kanak-kanak. Semalam seorang bayi lelaki berumur 3 bulan dari Tuaran, Sabah disahkan dijangkiti polio. Kes pertama di negara ini selepas Malaysia diisytiar bebas polio 27 tahun lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad hari ini menjelaskan punca jangkitan itu disyaki datang dari luar Sabah. Hanya ada 2 kemungkinan, iaitu datang dari Filipina atau keluarga terbabit telah ke luar negara. Siasatan awal bagaimanapun mendapati keluarga bayi terbabit tidak mempunyai sejarah ke luar negara dan difahamkan mangsa dijangkiti penyakit itu sebelum menerima suntikan vaksin kedua. So itu semua yang kita kena lebih berhati-hati, ya. Dia bukan mutation, ya. So sangat mustahak supaya parents semua tahu pentingnya untuk anak mereka diberikan imunisasi dan vaksinasi, ya. Pegawai Kementerian Kesihatan telah ke kawasan penempatan bayi berkenaan dan memberikan suntikan vaksin kepada kanak-kanak yang berumur bawah 15 tahun. Beliau sebelum itu merasmikan sambutan Hari Inovasi Kementerian Kesihatan di Putrajaya. Kawasan pembangunan bersama industri perikanan akan diwujudkan di zon pertindihan perairan Malaysia-Indonesia. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Secara asasnya, perkara itu dipersetujui kedua-dua negara bagi mengelakkan tindakan penguatkuasaan berlaku di kawasan tersebut sering menjadi isu dakwaan pencerobohan nelayan, perikanan dan laut. Kita telah mengadakan perbincangan bentuk kerjasama di antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang kelautan, iaitu berhubung dengan soal penguatkuasaan maritim, di mana sejak sekian lama kita telah menjalin kerjasama yang agak baik menerusi satu memorandum persefahaman yang telah pun kita meterai sejak tahun 2012 yang lalu, iaitu bagaimana kedua-dua negara menerusi agensi penguatkuasaan maritim dapat menguruskan isu-isu yang berkaitan dengan kelautan, termasuklah soal perikanan dan sebagainya. Terdahulu, Tan Sri Muhyiddin mengadakan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Edi Prabowo, di Jakarta sempena lawatan kerja beliau ke negara itu. Malaysia dan Indonesia juga bakal memperbaharui memorandum persefahaman berkaitan isu tersebut yang pernah ditandatangani pada 2012. Harga barang, perumahan termasuk bil utiliti dan juga pengangkutan. 3 isu itu yang dihadapi rakyat terutama golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 akan diberi tumpuan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna pada tahun depan. Berdasarkan laporan Bank Dunia, walaupun kos sara hidup di negara ini meningkat, namun pendapatan rakyat masih mendata atau tiada perubahan. Oleh itu, Kementerian sebagai Sekretariat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara bakal mengambil tindakan untuk mengubah kos sara hidup rakyat ke arah yang lebih baik. Mengambil beberapa panduan daripada finding World Bank ini, memasuki tahun 2020, saya dapat beberapa idea untuk melakukan beberapa anjakan terhadap fokus dan keutamaan bagaimana NACOL harus bergerak memasuki tahun 2020. Kerajaan harus dilihat, must be seen as actively thinking about the issue of cost of living which involve the poor especially. Beliau menyatakan demikian selepas melancarkan laporan pemantau ekonomi Malaysia edisi ke-21 di Ibu Negara.
Projek Pelan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara NFCP berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran berikutan kerjasama baik diberikan kerajaan-kerajaan negeri. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio melihat kerjasama padu itu memudahkan urusan berkaitan terutama melibatkan kelulusan pembinaan infrastruktur. Pelan NFCP dan juga usaha yang dilaksanakan oleh MCMC berbincang dengan peringkat negeri, maka banyak daripada kekangan-kekangan tersebut telah pun kita selesaikan. Jadi kita dapat kelulusan dengan dalam masa yang lebih cepat dan ini adalah satu perkara yang sangat dialu-alukan. Beliau terdahulu melawat bilik operasi NFCP di Menara MCMC Cyberjaya. Bilik operasi berkenaan dilengkapi dengan matrik dan papan-papan pemuka yang akan memberi fokus kepada sasaran NFCP, kualiti pengalaman dan perkhidmatan serta pemantauan projek NFCP. Menurut Gobind, perkembangan projek tersebut juga dipermudah dengan kerjasama syarikat telekomunikasi apabila julung kalinya terdapat satu sistem melibatkan pihak industri dan kerajaan untuk mengembangkan infrastruktur telekomunikasi di Malaysia. Ahli Lembaga Pengarah Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, telah menerima serta meluluskan permohonan Ketua Pegawai Eksekutifnya Ahmad Idham Ahmad Nazri untuk memendekkan tempoh kontrak perkhidmatan beliau. Kontrak beliau yang sepatutnya berakhir pada Mac 2021 ditamatkan berkuat kuasa hari ini. Ya, spekulasi mengenai pengunduran Ahmad Idham sebelum ini sebagai CEO FINAS rancak diperkatakan beberapa hari lalu dalam kalangan penggiat industri perfilman. Malah dalam pertemuannya sebelum ini bersama pegawai dan kaki tangan FINAS, beliau telah mengumumkan cuti yang akan diambilnya selama 3 bulan. Situasi berkenaan menimbulkan banyak persoalan sehingga beliau membuat permohonan bagi memendekkan tempoh perkhidmatan dengan alasan mahu selesaikan masalah peribadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini kita masih lagi menerima luruan angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 60 hingga ke 70 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencecah 4.5 meter. Dan jika dapat perhatikan pada ketika ini juga terdapat satu garisan palung daripada negeri Johor mengunjur sehingga ke negeri Sabah, dan di kawasan ini ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca lembap di kawasan ini. Dan buat masa kini Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat buruk dan juga waspada yang melibatkan dua negeri, iaitu di negeri Pahang dan juga di negeri Johor. Bagi amaran cuaca peringkat buruk melibatkan daerah Rompin di negeri Pahang, begitu juga di daerah Pekan dan Mesing dan juga Kota Tinggi, maafkan saya, di negeri Johor. Manakala amaran cuaca peringkat waspada pula melibatkan daerah Kuantan, Pekan bagi negeri Pahang. Manakala di daerah Segamat, Keluang, Pontian, Kulai dan juga Johor Bahru di negeri Johor. Dan harus diingatkan, hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 10 Disember 2019. Dan keadaan cuaca semasa pada ketika ini menunjukkan hujan lebat berlaku di bahagian selatan semenanjung Malaysia melibatkan negeri Johor, selatan negeri Pahang, negeri Sembilan, begitu juga di negeri Melaka. Dan kemungkinan hujan juga akan berlaku di negeri Selangor tidak lama lagi. Dan hujan di satu tempat pula berlaku di selatan negeri Perak dan juga di negeri Terengganu. Dan keadaan ini kita jangkakan akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Dan manakala hujan lebat yang berlaku di selatan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Dan bagi negeri Sabah pula, hujan berserta terbuk petir kini berlaku di kebanyakan bahagian bagi kedua-dua negeri ini. Dan kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Dan bagi kawasan perairan pula, Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga. Dan amaran kategori kedua juga melibatkan kawasan perairan di negara kita, iaitu di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, negeri Sarawak dan juga di negeri Sabah, yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekreasi laut
juga pada aktiviti perkapalan, menangkap ikan dan juga pada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minak. Jadi kepada orang ramai dinasihatkan agar lebih berhati-hati dan sekiranya anda ingin turun ke laut diharapkan lebih berwaspada dan pastikan alat keselamatan mencukupi dan berfungsi dengan baik. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Malaysia. Tiap kali musim monsun Timur Laut, penduduk yang tinggal berhampiran kawasan pantai sekitar Mengabang Tripod di Kuala Nerus, Terengganu hidup dalam keresahan. Berdasarkan pengalaman mereka, apabila berlaku angin kencang, ombak besar akan berlaku dan fenomena air laut pasang boleh mengakibatkan berlakunya hakisan luar jangka. Menurut Timbalan Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung Tanjung Gelang, Muhammad Zailani Muhammad Radi, fenomena itu berlaku sejak 2 hari lepas. Ia boleh menyebabkan struktur bangunan sama ada restoran, kediaman dan stor nelayan yang terletak berhampiran pantai mudah terdedah kepada hakisan yang serius. Jika tidak ditangani, bukan sahaja berlaku kemusnahan harta benda, malah mata pencarian penduduk yang berniaga di tepi pantai turut terjejas. Contoh cangga rumah patah ni. Salah satu tempat hok kena kisang lah. Teruk juga. Lepas tu dok ni hok bahagian sini. Hok bahagian di depan rumah. Depan rumah tu ada dalam 2-3 buah rumah. Kalau boleh kita nak segeralah benda ni. Sebab kalau kita lock kau lama mungkin jadi kau teruk. Sebab ni babit dengan masyarakat. Sangat merayulah kepada pihak berkuasa kan, dari JPS ke kerajaan negeri ke dapat bantu kita. Walaupun kita berniaga tapi kita ada nyawa orang, pekerja kita orang kampung ni kan. Sumber orang kata sumber pendapatan dia orang jugalah kan. Berapa kios tu milik orang? Milik orang kampung kita sini penduduk sekitar. Jadi kalau hakisan tak ada? Tak ada sumber pendapatan juga tak. Nak pergi ke laut pun tak boleh, nak berniaga pun tak boleh. Bimbang bot gentian kaca mereka hanyut ke laut, nelayan pesisir pantai pula terpaksa memindahkan bot masing-masing ke tempat lebih tinggi dan selamat. Kejadian ombak besar yang menyebabkan 3 bot milik nelayan Tok Jembal Seberang Takir tenggelam beberapa hari lalu dijadikan iktibar. Dekat jalan raya gini, maknanya bakal tak terbit dah. Kalau ada pun, kerajaan kena ambil itu sikit lah. Sama ada batu wang kepada nelayan. Mana setahun tahun ni baru 2 bulan buat kerja. Mana setahun hanya kerja 2 bulan saja. Mana pihak-pihak haji yang kena ambil kira benda ni. Buat fiber. Mana tahun ni betul 2 bulan lebih 3 bulan gitu je. Masalah batu. Jadi kita minta adalah kuala satu sini. Sebelum ini, 90 juta ringgit diperuntukkan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS untuk mengatasi masalah hakisan di pantai itu. Pakej menyeluruh dan jangka panjang itu akan dimulakan tahun depan. Dianggarkan 25 juta ringgit diperlukan bagi pembinaan kekal jalan raya di Jalan Kota Kinabalu Sandakan laluan 22 Jalan Persekutuan di Ranau yang putus akibat tanah runtuh semalam. Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony memaklumkan perkara itu selepas membuat tinjauan di lokasi. Bagi penyelesaian jangka pendek, proses baik pulih jalan berkenaan dijangka siap dalam tempoh 2 minggu.
di peringkat kementerian dan juga di peringkat konsentrasi. Kerja-kerja ini akan dimulakan dengan segera besok pagi selepas mesyuarat sama ada kita akan menggunakan kaedah Bailey Bridge ataupun kita akan alihkan runtuhan tersebut dan membuat laluan sementara. Tegas beliau, kejadian itu berlaku akibat aktiviti pertanian serta pemotongan tanah seluas 2.6 hektar oleh penduduk setempat. Setakat ini, 2 laporan polis dibuat penduduk kampung yang terjejas hasil tanaman akibat kejadian itu. Pihak polis juga katanya diminta untuk memindahkan penduduk berhampiran yang berdepan risiko. Terbabit dengan sindiket memproses dan mengedar dadah sejak 2 tahun lalu. 4 lelaki dan seorang wanita tempatan akhirnya dicekup polis. Serbuan terhadap sebuah rumah di Kepala Batas itu turut membawa kepada penemuan dadah sintetik dianggar bernilai lebih RM350,000 serta 121 peluru hidup. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk T. Naren Sanggaran berkata, dadah yang dirampas dipercayai terdiri daripada heroin base, pil Aramin 5 dan kafein. Pelbagai peralatan memproses dadah turut dirampas. Rampasan dadah seperti mana yang ditunjuk pada pagi ini adalah 1,540 gram dadah disyakui heroin base dengan nilai anggaran lebih kurang RM143,000. 13,544 gram dadah disyakui heroin, nilai pasaran lebih kurang RM180,710. 43,000 gram serbuk kafein, anggaran lebih kurang RM24,000. 400 biji pil Aramin 5, nilai anggaran lebih kurang RM8,000. Turut disita 2 kereta dan 2 motosikal selain rampasan wang tunai berjumlah RM3,912. Polis juga membekukan wang berjumlah RM3,580 di akaun suspek. Kesemua suspek direman 7 hari. Baik, perkembangan sukan C mendominasi laporan segmen sukan malam ini bersama dengan Nazri. Dan pastinya menarik ini Ivan dan juga Anim. Kita akan melihat bagi rekod yang telah pun catat pada sukan C, terutamanya di kolam renang. Okey, tanpa membuang masa, segmen sukan bersama Nazri Fahmi. Nazri. Terima kasih. Badminton cemerlang di sukan C Filipina. Rekod baru sukan C di kolam renang. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Sukan C Filipina berbaki 2 hari sebelum Sukan Dwi Tahunan Asia Tenggara itu melabuhkan tirai. Skuad badminton negara kembali unggul di pentas Sukan C apabila menyumbang 3 emas buat kontijen negara menerusi acara persaingan wanita dan persaingan lelaki dan juga bergu lelaki. Pingat perak juga turut dirangkul dalam acara bergu campuran. Kejutan emas pertama diperolehi menerusi persaingan wanita negara SK Sona yang turun dengan status bukan pilihan menentang pemain ranking ke-36 dunia dari Indonesia, Russell Hartawan. Pemain itu memberi saingan sengit di set pertama sebelum tewas tipis 20-22. Kisona bangkit dengan cemerlang set berikutnya untuk menang 21-14 sekaligus mengheret perlawanan ke set penentuan. Di set penentuan, dia mengawal gelanggang dengan baik, seterusnya melakar kemenangan 21-13 untuk merangkul emas pertama badminton. Ia disusuli kecemerlangan pemain persaingan lelaki negara, Lee Zijia, meraih pingat emas buat negara apabila menumpaskan pemain Singapura, Loh Kin Yew. Zijia jelas selesa di gelanggang untuk menang straight set 21-18, 21-18 meskipun diberi tentangan lawan. Kejayaan Zijia kali ini menebus prestasi buruk pemain persaingan negara 2 tahun lalu.
apabila tidak layak ke separuh akhir. Emas ketiga diperolehi acara bergu lelaki Aaron Chia So Hwo Ying yang menupaskan bergu Thailand Bodin Isara Minimpong Dongjit 18-21, 21-15, 21-16. Tewas set pertama, bergu negara memperbaiki permainan untuk menang 2 set berikutnya. Seterusnya, kemenangan itu juga menamatkan kemarau 16 tahun emas selepas kali terakhir dibenagi bergu Chong Tang Fu Lee Wan Wah pada 2003. Dalam acara bergu campuran, penguasaan bergu Indonesia nyata sukar ditandingi apabila gandingan Goh Sun Wat Lai Shevon Jamie tewas di perlawanan akhir meskipun beraksi dalam 3 set yang penuh dramatik. Mereka tewas 19-21, 21-19, 21-23. Berakhir acara badminton, skuad negara mengumpul 3 emas, 2 perak dan 1 gangsa. 1 perak dan 1 gangsa turut disumbangkan dalam acara berpasukan. Ia memperbaiki pencapaian di Kuala Lumpur apabila sekadar memperoleh 1 emas, 5 perak dan 2 gangsa. Pinggan emas pasangan wanita negara SK Sona tidak menyangka dapat mengalahkan pemain Indonesia Russell Hartawan yang berada di ranking lebih tinggi. Itu saya selalu tak mau give up saja because saya bukannya sangat play high, banyak high tournament. Saya just tak mau putus asa saja because anything can happen in the end. So saya trust itu coach. So saya just never give up. Sementara itu bagi Lizzie Jia, dia bertuah kerana lawannya dari Singapura, Loh Kin Yung, tidak dapat bermain di tahap sebenar seperti sebelumnya. Tambah beliau, pingat emas ini sesuatu yang berharga. Sukansi memang penting untuk badminton. Dan kalau orang dengar sukansi memang beside of Olympics, Asian Games, memang ni paling besar untuk badminton. So memang happy lah saya dapat gold medal ni. Pada awalnya, skuad badminton negara telah menyasarkan hanya 1 pingat emas sahaja yang mampu dibawa pulang di Sukansi Filipina 2019 ini. Namun, kejutan telah berlaku di mana kita telah membawa pulang 3 pingat emas secara keseluruhan. Ya, sekaligus menunjukkan skuad badminton negara telah mencapai kejayaan yang begitu cemerlang. Syarifudin Arsyad, RTM. Di Pusat Akuatik Bandar Baru Clark, Filipina, 1 rekod sukan C dilakar perenang kebangsaan Malaysia Pi Jing En dalam acara 100 meter kuat dada. Ia juga emas keduanya kali ini selepas merangkuk emas pertama dalam jarak 50 meter. Jing En yang bermula di lorong ketiga berjaya menamakan renangan dengan catatan masa 1 minit 08.50 saat yang juga rekod baru sukan C. Ditemui selepas itu, dia jelas berpuas hati dan akan terus mencuba untuk memecahkan rekodnya sendiri. Yeah, I've been combating my own mental health and just believing in myself overall, yeah. Oh yeah, not going to promise anything, but I got to believe in myself. Yeah, definitely. Selepas mengadakan 2 emas untuk Malaysia, dia akan terus terbang ke Amerika Syarikat pagi esok untuk meneruskan pengajiannya dan menghadapi peperiksaan pada Rabu. Sementara itu, skuad karate negara menutup tirai Sukansi Filipina 2019 dengan 4 emas termasuk 2 emas pada saingan terakhir di Pusat Dagangan Dunia hari ini. Emas disumbangkan R. Sharmandan dalam komite lelaki bawah 75 kg dan acara kata berpasukan lelaki. Atlet berusia 27 tahun itu menamatkan aksi selama 3 minit dengan kemenangan 3-0 ke atas lawan dari Thailand, Mun Tain Songbut, untuk memenangi pingat emas ke-43 negara. Acara kata berpasukan lelaki pula menyaksikan Malaysia mencatat 25.40 mata bagi meraih emas mengatasi Indonesia yang memperolehi 23.98 mata. Selain 4 emas, skuad karate turut merangkul 3 perak menerusi M. Puvanisen dalam acara komite wanita bawah 61 kg, Muhammad Arif Afifuddin Abdul Malik bagi lelaki bawah 67 kg dan acara kata berpasukan wanita. Sebelum ini, skuad karate negara memperoleh 2 emas menerusi S. Prem Kumar dalam acara komite bawah 55 kg lelaki dan P. Maduri bawah 55 kg wanita. Itulah kesudahan persembahan ikan Malaysia.
Skuad negara membuka kempen hari ini dengan 2 emas pada sebelah pagi menerusi skuad memanah kompon lelaki berpasukan dan acara isukan. Trio kompon lelaki negara dibarisi Muhammad Juwaidi Marzuki, Zul Fadil Ruslan dan M. Kawawiswaran lebih unggul dengan mengumpul 224 mata untuk meraih emas berbanding Vietnam yang sekali mengumpul 216 untuk berpuas hati dengan pingat perak. Gelanggang e-sport pula menyumbang 1 pingat emas pertama Malaysia menerusi permainan Hearthstone. Yu Wingqian meraih emas selepas menewaskan pemain Thailand Pompan Virit dengan markah keseluruhan 3-1 di V-Center Manila. Kejayaan Weng Yi Keng juga merupakan emas pertama e-sport di Sukan C selepas skuad Mobile Legends sekadar meraih gangsa semalam. Atlet Paralimpik Malaysia Muhammad Zia Zulkifli melakar satu lagi sejarah tersendiri apabila berjaya memperbaiki warna pingat dalam acara lontar peluru dalam pintaan keduanya di Sukan C kali ini. Zia merangkul pingat perak acara lontar peluru semalam. Ziad yang ditemui di KLIA sejurus tiba dari Filipina mengakui berpuas hati dengan pencapaian yang diperoleh selepas sasaran memperbaiki pencapaian gangsa di Kuala Lumpur berhasil. Dari semua perasaan saya rasa bersyukur Alhamdulillah sebab saya dapat membaiki saya sudah buat yang terbaik untuk change the colour. Daripada 2 tahun lepas saya dapat gangsa, kali ini saya dapat perak dan juga the first Paralympics yang menang perak di kejuaraan SEA Games. Ziad akan memintai Sukan C para ASEAN yang juga bakal berlangsung di Filipina bulan hadapan dengan sasaran mengkalkan pingat emas yang dimenangi di Kuala Lumpur. Kejuaraan Kapri Malaysia melabuhkan tiranya semalam. Pasukan Petronas Perintah Yamaha CKJ Racing menyapu bersih 4 gelaran bagi kelas CP115 dan CP150. Laporan kita bersama Norliana Tarmizi. Penutup kejuaraan Kapri Malaysia 2019 bagi pusingan ke-10 di litar antarabangsa Sepang menamatkan perebutan mahkota kejuaraan iaitu dimenangi oleh pelumba Terengganu Ahmad Afif Amran buat kali kedua sebagai juara keseluruhan sekaligus mempertahankan status yang dimenanginya pada musim lalu. Afif Amran yang bertanding bagi kelas CP150 memperoleh 167 mata keseluruhan dari 10 pusingan perlumbaan. Dia mengakhiri perlumbaan terakhir di Sepang di tempat kedua. Kalau kita tengok pada tahun lepas, memang cakap saingan pun sengit, iaitu Kasman Daniel pun ada semua. Tapi tahun ni lagi sengit kerana perbezaan daripada spek regulation motor cakap itu memberi saingan yang cakap mencabar pada setiap perlumbaan tu kita harus push 100% dan memberikan komitmen yang 100% untuk pada final race. Perlumbaan dimenangi Azroy Hakim Anwar dari pasukan Idemitsu Honda UZ Racing, manakala Mat Muzakir Muhammad dari pasukan 1XOXT KKR SAG di tempat ketiga. Bagi kelas CP115, Ahmad Syukran Aizat Mat Yusof menjulang gelaran juara keseluruhan dengan kutipan 176 mata. Bagaimanapun, ia cuma mendapat tempat ketiga pada pusingan terakhir. Ini adalah kejayaan pertamanya bergelar juara keseluruhan. Tandingan tadi memang agak-agak sengit. So saya sangat-sangat kontrol game. So saya save dan Safiq pun saingan saya orang dekat belakang. Saya keep the racing line lah. Perlumbaan CP115 dimenangi pelumba pasukan motor Yamaha YY Peng Racing, Mat Adib Rosli manakala tempat kedua Mat Sharifuddin Azman dari pasukan Idemitsu Kozi DFZ Yam Honda Racing. Norliana Tarmizi, Sukan RTM. Baik, sekian saja berita sukan. Kembali bersama Hanim dan juga Ivan.
Siapa sangka seorang wanita Inggeris masih mampu bertutur dalam logat Kelantan meskipun telah berhijrah ke negara lain. Pendedahan itu dikongsi seorang pelayar Twitter menerusi satu klip video berdurasi 48 saat. Menerusi hantaran itu, lelaki berkenaan melancong ke New Zealand sebelum ditegur oleh seorang dalam logat Kelantan, dan wanita yang berasal dari Manchester itu memberitahu pernah bermaus outing selama setahun di Kubang Krian di Kelantan dan masih meniati logat Kelantan sehingga ke hari ini walaupun telah berhijrah ke New Zealand. Seorang doktor gigi dibicarakan susulan tindakannya mencabut gigi seorang pesakit sambil meluncur hoverboard. Pesakit Veronica William mengaku tidak mengetahui mengenai hoverboard itu atau rakaman berkenaan diambil pada Julai 2016 sehingga dihubungi penyiasat. Ketika ini, doktor terbabit yang dikenali dengan nama Seth Lookhart sedang menghadapi pelbagai pertuduhan di mahkamah termasuk penipuan. Setelah berhari-hari, netizen diselubungi misteri susulan perkongsian video di Twitter yang memaparkan sebuah kerusi berpusing-pusing dengan sendirinya. Perkongsian itu nyata mengundang pelbagai reaksi netizen. Tidak kurang juga ada yang mengaku melihat makhluk halus dalam rakaman tersebut. Namun pemilik video Muhammad Nohemi Anwar Noor kini tampil menjelaskan perkara sebenar. Menurut kru kapal itu, rakaman berkenaan tiada kaitan dengan makhluk halus kerana insiden tersebut berlaku di atas kapal yang sedang bergerak. Dia memohon maaf kerana telah menimbulkan pelbagai spekulasi. Syarikat penerbangan Air New Zealand memperkenalkan cawan kopi yang boleh dimakan bagi mengurangkan sisa sampah dalam pesawatnya. Dihasilkan syarikat tempatan Twice, ia dibuat menggunakan biskoti berperisa vanila dan bersifat kalis bocor. Menurut Air New Zealand, syarikatnya menghidangkan lebih 8 juta cawan kopi setahun. Menerusi langkah terbaru itu, pihaknya berharap dapat mengurangkan jumlah buangan. Pasti ramai yang mengetahui kedua-dua anak teruna Raja Pop negara Datuk Jamal Abdillah memiliki bakat nyanyian seperti dirinya. Malah salah seorang daripada mereka memiliki bakat penciptaan lagu. Meskipun menyokong bakat kedua-dua anaknya itu, namun Datuk Jamal tetap mahu kedua-duanya memberi fokus kepada pelajaran. Juga kami bawakan kisah Hakim Rusli yang kabarnya mahu mengadakan program pencarian bakat muda. Saksikan Bidiva. Di mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi. Demikian perumpamaan bagi menggambarkan bakat yang diwarisi anak-anak kepada Raja Pop Negara, Datuk Jamal Abdillah yang ditemui Bidiva di Auditorium Perdana RTM baru-baru ini. Tidak menafikan dirinya merasa bangga dengan pencapaian anak-anaknya, terutamanya Zaki Yamani yang baru berusia 13 tahun dan tampil dengan lagu ciptaannya sendiri. Namun sebagai ayah, Jamal tetap mahukan kedua puteranya ini memberi fokus kepada pelajaran. Saya tak boleh nak halang. Kerana minat dia orang macam tu kan. Apa darah yang lah mengalir dalam diri dia orang tu dah memang darah seni kan. Tapi itulah saya cuma bimbang kalau pelajaran diabaikan, itu yang saya bimbang. Yang itulah yang saya tekankan kat dia orang, pelajaran nombor satu. Kalau menyanyi tanpa ilmu tak payah. Kalau sebelum ini, anak sulungnya Osama Yamani telah mengagumkan ramai pihak dengan bakat nyanyian seperti ayahnya dan sering dijemput mengadakan persembahan dalam konsert berskala besar serata negara. Dan kini giliran Ahmad Zaki Yamani dengan bakat nyanyian serta ciptaan lagu sendiri tampil dengan single terbarunya Percayalah Padaku dengan imej serta genre segar agar tidak disamakan dengan abang serta ayahnya yang lebih cenderung dengan muzik pop atau balada. Jamal turut menyatakan rasa bangga dengan bakat pencipta yang ada pada anak keduanya itu. Memanglah saya rasa bangga kerana saya sendiri pun tak pernah buat macam tu kan. Jadi satu benda yang agak luar biasa bagi saya lah. Malahan penyanyi baru ini mahu dikenali dengan bakatnya yang tersendiri dan sangat mengagumi aura yang ada pada komposer terkenal Hil Husaini. Bulan 1 sampai bulan 10 lah. Masih budak lagi, so lama lah. 10 bulan untuk siapkan lagu tu. Lagu tu genre dia? Genre dia ala-ala K-pop, ala urban semua. Mereka ditemui dalam rakaman program konsert minggu ini yang bakal bersiaran di saluran RTM tidak lama lagi.
terhiris. Jika tadi kami kongsikan kejayaan anak-anak Datuk Jamal Abdillah, ini pula kami berkongsi kisah Hakim Rusli yang berhasrat untuk mengadakan program pencarian bakat muda. Komen sikit Hakim. Dan insyaAllah dalam masa terdekat insyaAllah saya nak menghasilkan satu event yang boleh mengumpul anak-anak muda, komposer muda, macam pertandingan lah. Diorang persembahkan lagu-lagu diorang, event kecil lah, dia tak ada hadiah, supaya dapat mendekatkan lagi saya dengan budak-budak pekarya di Malaysia ni. InsyaAllah nanti saya tengok Instagram saya insyaAllah. Pemilik nama sebenar Rizwan Hakim Rusli itu baru-baru ini memenangi trofi komposer muda berpotensi Anugerah Badan Pelindung Hak Cipta Malaysia MACP 2019. Beliau terus berharap agar program berkenaan dapat merealisasikan impian rakan-rakan sebayanya untuk bergelar komposer dan penyanyi di Malaysia. Bukan sahaja berbakat dan sentiasa segak Hakim ini, malah idea dan kreativitinya juga mempunyai nilai tersendiri di dalam industri muzik. Bidiwa sempat merisik soalan nakal dari netizen selama ini. Sudah berpunya ke Hakim? Girlfriend tak ada. Girlfriend ada. Ramai. Terlalu ramai. Saya susah nak suka orang. Sebab saya ni jenis fokus kerja. Saya seorang yang sangat teliti dalam apa benda yang saya buat. Dan saya tak nak ada girlfriend. Untuk umur sekarang baru 21. Relax lah. Kan? Nanti kita girlfriend, kita akan terdedah dengan maksiat semua. So benda tu tak best. Bahaya. InsyaAllah kalau ada girlfriend saya kahwin terus. Terima kasih RTM yang sentiasa support Hakim Rusli, selalu panggil saya untuk show di sini, support karya-karya saya. Thank you kepada semua peminat di Malaysia maupun di luar negara, Singapura, Indonesia, Brunei. Thank you kepada fans saya Kimilio, thank you kepada family saya. Thank you anda semua yang menghargai bakat saya. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik. Ya, kejayaan RTM disenarai sebagai sumber media paling dipercayai dan penggunaan teknologi baru iaitu augmented reality pada pembentangan belanjawan 2020 pada 11 Oktober lepas merupakan kejayaan yang perlu terus ditingkatkan oleh semua warga kerja Jabatan Penyiaran. Ketua Pengarah Penyiaran Abdul Muin Syafiee berharap semua warga kerja jabatan itu kekal komited dan sentiasa terbuka dengan sebarang perubahan untuk kebaikan bersama. Ya, jelas beliau perubahan tersebut melibatkan penggunaan teknologi, cita rasa rakyat dan kemahuan pemegang taruh dan yang paling penting perubahan dasar negara. Perubahan yang penting ialah bagaimana kita nak merubah budaya kerja kita untuk kita menghadapi perubahan fizikal yang kita rancangkan itu. Budaya kerja warga kita perlu kita semai, perlu kita terapkan, perlu kita bagi motivasi kepada mereka supaya mereka dapat menerima perancangan perubahan fizikal yang kita rancangkan itu, supaya insya-Allah dalam masa dekat nanti mereka akan laksanakan perkara itu dengan mudah. Beliau ditemui pada Majlis Perhimpunan Khas Ketua Pengarah Penyiaran bersama warga kerja RTM 2019 di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Baik, laporan itu mengakhiri Nasional Lapai di Isnin 9 Disember. Siaran berita RTM boleh ditonton melalui myclick.rtm.gov.my dan saluran My Preview 123. Juga jangan lupa layari Facebook dan Instagram Berita RTM. Ya, terus setia bersama kami di RTM yang diiktiraf jenama yang dipercayai di Malaysia. Assalamualaikum. Salam sayang di Malaysia.